Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati ashabul fadilah Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya rakan-rakan daripada media, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seingat saya 5 tahun yang lalu, 5 tahun kan 6 tahun dah lebih kurang lagu tu, saya pernah sampai di sini. Tapi mai kali ni dia sesat macam mana tu kan. Dan saya pun lupa dah tajuk apa saya bawa itu ni. Tuan-tuan ingat lagi tak? Taubat lahum. Kalau saya lupa, tuan-tuan lagi taubat lahum. Baik tuan-tuan, malam ni kita cuba sentuh mengenai suara daripada kubur. Itu cerita dia tu. Sebenarnya suara daripada kubur ni benda-benda yang disebut sebagai benda yang ghaibiyah kan, benda yang kita tak boleh dengar. Kecuali yang boleh dengar itu, kata Nabi SAW, ada sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi kata ketika mana seseorang itu meninggal, idza abdul mu'min, apabila meninggalnya seseorang itu, andainya dia adalah orang yang saleh, dia orang yang saleh, orang yang bagus-bagus, orang yang amal ibadah. Saleh ni maksud apa? Maksud orang yang banyak beramal ibadah. Dia meninggal. Bila dia meninggal, satu benda yang dia keluarkan sebelum dia nak masuk ke dalam kubur, dia kata qaddimuni. Dia kata cepatlah. Apa maksud cepat? Cepat tu maksud selesaikan dia tu. Bila dia meninggal, kalau boleh cepat-cepat. Mandikan dia, kafankan dia, semayangkan dia, lepas tu tanam dia. Pasal dia, bila dia meninggal, hidup dia bukan atas dunia ni dah. Dia tak boleh duduk lama dah. Pasal apa? Pasal alam dia tu adalah alam barzakh. Alam baina dunia wal akhirah. Nabi kata alam di antara dunia dengan akhirat. Jadi kalau duduk tahap dia lagi atas dunia ni, nak buat apa dah? Dia tak boleh buat apa dah. Dia jadi lemah perut. Kalau kita lah lemah perut. Tapi lemah perut mayat tu kita tak tahu lah macam mana, pasal dia tak bergerak. Cuma yang Nabi kata apa? Nabi kata dia akan kata qaddimuni. Qaddim ni maksud dia cepat. Benda yang kena dahulukan. Kan kita selalu perkataan taqdim. Tuan-tuan pernah dengar perkataan taqdim. Jamak taqdim dengan jamak takhir. Taqdim ni maksud apa? Kena buat dulu. Takhir ni buat lepas pada tu. Itu maksud dia. Jadi perkataan tu, dia kata qaddimuni, cepat. Dia kata cepatlah. Dia kata dia duk minta kat kita ni. Waktu tu kita duk kelang kabut. Apatah lagi ahli keluarga lagi kelang kabut lah. Bila dah meninggal ahli keluarga kelang kabut, nak kena pergi report dekat polis, nak kena pergi habang dekat kesihatan. Lepas tu duk bincang pula, nak simpan pukul berapa, siapa nak tolong mandi, siapa nak tolong kafan, sagi mayat ni liang lahat tu dah ada korek ke dah, duk kelang kabut. Tak fikir ke dia ni. Dia ni kira duduk atas satu katil, duk tutup dengan kain tu, lepas tu orang duk main ziarah tu lah. Yang tu aja. Tiap kali orang main ziarah dia duk sebut lah, dia kata cepatlah, duk tunggu apa lagi, cepatlah. Cuma Allah Ta'ala tak bagi kita dengar. Kalau Allah Ta'ala bagi kita dengar, tinggal dia seorang lah rumah tu. Yalah kita lagu main, lagu nak baca Ila hadratin Nabi, tengok dia kata cepat sikit, dia kata lagu tu.
pening kita. Allah Ta'ala tutup hijab, tak dengar. Satu. Yang kedua, kata Nabi SAW, ketika mana disimpan, apabila diselenggarakan, ditanam mayat kita tu, orang yang saleh, alhamdulillah, dia dapat nikmat. Lagi kita baca sikit hadis Nabi, dia dapat nikmat yang kata nikmat kubur. Manakala orang yang tidak saleh, wal-ayazubillah, orang yang tidak saleh ni maksud apa? Dalam istilah hadis dia kata al-kafir wal-fajir, abdul kafir wa abdul fajir. Abdul kafir ni apa? Kafir ni maksud dia ingkar. Kafir ni maksud apa? Maksud tak mau nak terima. Yang tu maksud dia kafir. Dalam perkataan kafir, payah Allah tak boleh guna lah ni. Tapi saya guna, bukan saya kata, hadis Nabi kata. Perkataan kafir, Nabi sebut macam tu. Nabi kata, wa idha abdal kafir, apabila hamba kafir ini meninggal. Apabila fajir. Kafir ni maksud ingkar. Fajir ni maksud apa? Maksud on off. On off ni maksud, syagi buat baik, petang dia buat jahat. Ni fajir ni. Tuan-tuan duk baca dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan, kami bagi kepada manusia ni ada dua sifat. Satu sifat yang fujur, sifat jahat. Dia ikut pema dia, kata orang belah kita ni. Pema ni dia ada cuaca. Kadang cuaca dia nak jadi bagus, orang tak main ke masjid lagi waktu subuh, dia sampai awal lah. Orang terkejut, kata Tok Siap, mana baru dia ambil ni? Tok Siap apa kawan tu? Pasal apa? Tak tahu dia kena apa tu. Dia dekat-dekat dia jatuh mutu baru ni, nak belah rebau atau mana tu, dia jadi wow, dia kata panggil tu. Dia jadi wow, dia tahu awal dia main. Sampai Tok Siap pun, Tok Siap sampai tu, dia berdehem kata Siap. Dia tengok-tengok ayah awal. Dia kata, awal sikit. Dia pesan kat Tok Siap, awal sikit, suruh buka lampu. Yang tu time dia nak jadi elok. Time dia jadi tak elok, tuan-tuan sekalian. Tak tahu baik ke mana. Dengan Jumaat pun gulung dengan sembahyang raya. Tak nampak. Yang ni yang kata fujur, on off. Syak dia buat baik, syak dia buat jahat. Jadi kita takut yang macam ni. Takut Allah Ta'ala cabut nyawa ketika mana dia buat benda jahat. Yang ni. Jadi orang yang macam ni, kata Nabi SAW, ketika mana dimasukkan ke dalam kubur, atahu malakani, mai dua malaikat. Yang malaikat ni dia tanya beberapa soalan. Antara soalan yang cukup popular, kata Nabi SAW, nombor satu, Tuhan tanya, Mar Rabbuka, siapa Tuhan hang? Kebetulan dia ni tak boleh nak jawab. Pasal apa? Pasal atas dunia, dia tidak beramal dengan apa yang Allah Ta'ala buat turun. Yang ni yang kita takut. Walaupun perkataan Allah itu nampak mudah, tetapi ketika mana kita lupa Allah Ta'ala atas dunia ni. Tuan-tuan kena ingat. Allah Ta'ala sebut kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tengok apa yang pernah bawa esok. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Tuhan kata hamba kena takut ke Allah. Allah Ta'ala ni mengetahui apa yang dikhabarkan. Tuhan abang lagi, Tuhan kata apa? Wala takunu kalladhi nanasullaha fa'ansahum anfusahum. Itu abang itu. Jangan hampa jadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Bila hampa lupa kepada Allah, Allah Ta'ala akan lupakan hamba dan juga lupakan diri hamba. Fa'ansahum anfusahum. Ayat tu. Ayat ni pun tuan-tuan bisa dengar. Ayat ni dalam surah Al-Hajj, kalau tak silap saya. Lepas daripada tu, dia turun main ayat, Lau anzalna hadzal Quran tu. Tu sebelum tu. Ayat tu cerita tu. Sebelum tu Tuhan kata apa? Hamba lupa kat aku. Okey? Atas dunia hamba boleh lupa. Hamba kena ingat, kalau hamba lupa ke aku, atas dunia juga, hamba akan dilupakan oleh aku. Maksud dia apa? Allah Ta'ala jauhkan kita daripada rahmat dia. Yang paling kita takut apa tuan-tuan? Dalam kubur, Tuhan lupa terus kat kita dan kita pun lupa kepada Allah.
Bila malaikat mai kepada kita tanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan hang? Kita nak jawab, dia duduk mai dalam, dan dia duduk apa? Duduk tunjai dalam hati kita ni. Aku tahu ni, aku tahu ni soalan ni. Aku tahu nak jawab, tapi tak terkeluar. Tuan-tuan sekalian, macam kita terkejut lah. Tiba-tiba saya duduk syarah bagus, tapi tanya seorang. Saya kata, batal tak batal? Waktu kita tengah duduk semayang, tiba-tiba kentut. Dia nak jawab, batal tak batal? Dia jadi blur. Pasal dia jadi terkejut. Apa ustaz tanya kalau boleh? Habis apa semua dia turun-turun. Dia kata batal lah. Dia kata Allah yang payah. Dia tak main di kepala tadi ustaz duk tanya tadi ni. Tuan-tuan nampak tak? Kalau macam tu, atas dunia ni, apatah lagi kita bertemu dengan malaikat yang muka nakir malaikat ni, kita tak pernah jumpa sebelum ni. Macam mana rupa dia, macam mana cara dia main kat kita, macam mana suara dia, macam mana dengan dia tanya kita tu, kita tak pernah duk gambar dalam fikiran kita. Pasal tak ada manusia yang pernah duk gambar. Kata dia pernah jumpa malaikat, tak ada. Tuan-tuan sekalian, ni kali pertama. Malaikat tanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan hang? Tak boleh nak jawab. Pasal apa? Atas dunia dulu aku lupa kepada Allah. Hari ni Allah Ta'ala lupakan aku. Soalan kedua malaikat tanya, "Wa ma dinuka?" Agama hang apa? Tak boleh nak jawab. Yang kata Islam, nak sebut Islam di mulut tu, Allah ringan sangat perkataan tu. Tapi tak terkeluar. Nak sebut Islam tu, kata agama aku Islam, tak keluar. Tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Pasal atas dunia tak ada beza dia dengan orang yang bukan Islam. Atas dunia dia tak semayang, atas dunia dia tak puasa, atas dunia dia tak buat benda-benda baik, apa semua tak ada. Sebab Nabi dah habaq dah. Nabi kata al-farqu bainal 'abd wal kafir. Nabi kata perbezaan di antara orang Islam dengan orang kafir, tarkus solat, tinggal semayang. Tak ada beza, tuan-tuan sekalian. Bila tak ada beza, dia tak boleh nak kata yang Islam tu agama dia. Pasal apa? Pasal tak ada dekat diri dia Islam. Hadis 40 hadis yang dikarang oleh Syekh Fahmi Zamzam. Ada sebuah hadis ni dhaif. Nabi kata apa? La yabqa. Akhir zaman Nabi kata la yabqa minal islami illa ismuh. Tidak kekal dan tidak tinggal yang kata orang Islam ni, namanya kata Islam, tapi amalan Islam tak ada. Nama orang Islam. Mungkin pak dia bubuh sikit Muhammad bin Dun ke apa ke, ada nama tu. Yang tu ya, yang kata dia ni Islam. Kalau pak dia tak bubuh nama tu, pakai tak tahu dia ni Islam ataupun tak. Dan Nabi kata apa? Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Quran ni tidak kekal di akhir zaman, melainkan resam dia saja. Maksud Nabi apa? Quran tu ada, tapi tak ada siapa duk dipegang baca. Quran tu tidak dilantunkan ayat dia, tidak menjadi amalan orang Islam, hanya pada resam dia saja. Quran banyak tapi tidak dibaca. Muslimin dan muslimat antara rahmati Allah, malaikat muka nakir tanya dua soalan tu, tak ada jawab. Soalan ketiga, malaikat muka nakir tanya, "Ma kunta taqul fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam?" Tanya tentang Nabi Muhammad pula. Kenal tak kenal dia ni? Dia ni pernah diutuskan kepada kamu? Tak ada jawab. Dia tahu yang kata apa Nabi, apa dia main macam tu. Nabi apa tak daripada sebut ni, daripada sebut Nabi apa ni, daripada sebut. Dia main macam tu. Tapi tak terkeluar. Yang nak kata Nabi Muhammad tu tak terkeluar. Tuan-tuan, apa jadi kepada orang yang macam ni? Nabi kata apa? Malaikat dia mengambil satu hadid, satu besi. Fayudrabu, dipukul di atas kepala dia. Dorbatan dengan satu pukulan. Fayasihu sayhah, maka menyerit dia. Yasma'u, maka mendengar. Kullu, mendengar semua. Kulla, mendengar semua makhluk. Ghaira saqalain, dua makhluk saja yang tak dengar. Manusia dan juga jin. Kata dia kena balun. Kena dengan besi itu atas kepala. Fayasihu sayhah. Sayhah ni maksud apa? Maksud satu petikan. Satu jeritan yang begitu dahsyat. Tentu pernah baca dalam surah Yasin. In kanat illa
Sayhatan, ayat tu. Sayhah tu Allah Ta'ala guna apa? Tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala ni dahsyat tak dahsyat? Hancur dunia ni. Bukan takat putih nyawa. Dunia hancur. Nak abang kata tiupan tu kita dengar ni cukup seram, tiupan ni cukup dahsyat, tiupan ni cukup menggegarkan kita. Macam itulah orang yang duduk dalam kubur. Ketika mana dia kena pukul dengan malaikat muka nakir atas kepala dia dengan satu besi yang cukup besar, menyerit dia. Mendengar suara dia, semua makhluk, Nabi kata, ghaira thaqalain, kecuali dua makhluk yang tak dengar, manusia dan juga jin. Dan Nabi kata apa? Walau sami'ahal insanu la sa'iq. Kalau manusia duk lalu celah tu dengar kawan ni menyerit. Kalau, Nabi kata, kalau boleh dengar, memang tak boleh dengar. Dengar tu jadi macam mana? La sa'iq, pengsan dan mati. Tuan-tuan. Tuan-tuan tak dengar lah. Lepas ni orang insiden, kok jalan batas pipe ni tak dengar. Mati lama dah. Mati belakang kubur. Oi, mati belakang kubur. Pasal apa? Pasal dia dengar siapa menyerit. Tak dengar tu jatuh mutu mati. Dahsyat. Yang ni yang kata suara daripada kubur. Dan suara ni Allah Ta'ala tak bagi kita dengar. Kalau Tuhan bagi kita dengar, tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar. Tuan-tuan beramai pegang jadi ustaz lah lepas tu. Kan? Semua pegang jadi ustaz kerana syarah bagi orang. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, yang ni saya nak bawa, nak cerita balik. Mungkin dulu saya dah habaq dah sikit mengenai kematian dulu ni. Nabi SAW, hadis ni riwayat daripada Bara' bin Azib. Nabi kata apa? Nabi kata, ketika mana innal abdal mu'min, apabila hamba yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan bila dengar perkataan-perkataan macam ni di mulut, jangan, orang kata apa, jangan keras mulut kita. Maksud dia berdoa, ya Allah, jadikan aku orang yang beriman. Dengar macam tu. Bila ada kuliah, bila dengar ustaz-ustaz mana baca, kita ni tuan-tuan orang yang beriman, macam tu, dengar ayat-ayat macam tu, tuan-tuan, syurga ni, dengar perkataan syurga, tuan-tuan sebut terus, interaksi terus, bukan interaksi dengan saya, maksudnya dengan sama-sama dengan diri tuan-tuan. Bukan dengan saya, tuan-tuan, saya kata apabila, sahabat kata ni, Nabi kata apabila hamba yang beriman ni meninggal, tuan-tuan boleh angkat tangan ramai-ramai, ya Allah kami dah jadi, tak jadi kuliah. Maksud dia tuan-tuan dengar betul. Pasal apa? Pasal apa tuan-tuan sekalian? Benda ni tak diajar ni. Pasal apa? Kerana yang ada dekat dengan kita, para malaikat Allah Ta'ala. Malaikat dumai ni, cuma kita tak nampak. Kita mengaji berapa puluh tahun dah tuan-tuan sekalian. Bila dengar macam tu, ya Allah, aku nak jadi hamba yang beriman, ya Allah, yang disebutkan dalam hadis tu, aku nak jadi. Sebut pelan-pelan sudah. Malaikat dia dengar. Pasal apa ni? Yang kata malaikat ni, syagi, dia nanti akan bawa apa yang kita buat atas dunia, dia akan report kepada Allah. Satu hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kata, inna lillahi malaikatan sayyarah. Nabi kata, Allah Ta'ala ni dia ada satu kumpulan malaikat yang dia utuskan, yang dia bagi fungsi malaikat ni apa? Mereka ni pergi turun, pergi cari majalisil ilm, pergi cari majlis-majlis ilmu. Yang kata malaikat ni, mereka duduk terbang pergi merata ni, tang mana mereka tengok ada masjid At-Tahiriyah, atau masjid ni ada kuliah, mereka nanti akan turun. Mereka tengok tu masjid, masjid dulang kecil ke ada, mereka turun pergi kalau ada kuliah. Mereka tengok tang mana-mana, tengok tang rumah. Walaupun tak buat di masjid, tang rumah, kebetulan ada buat usrah sikit, ada panggil adik-beradik, panggil satu ustaz, duk habaq sikit baca kitab, mereka turun pergi. Tang mana saja cerita berilmu, malaikat nanti turun. Bila malaikat ni turun, tuan-tuan, malaikat duk dengar. Duk dengar, habis-habis bila kita semua bersurai, malaikat pun akan bersurai. Bertemu dengan Allah. Bila bertemu dengan Allah, Tuhan tanya mereka. Tuhan tanya, min aina ji'tum? Wahai malaikat, hamba mai daripada mana? Malaikat pun mai. Ji'na, kami datang daripada min ibadik ya Allah. Kami mai daripada hamba-Mu ya Allah.
Tuhan kata daripada buat apa? Oh tadi kami semayang dengan mereka. Ni malaikat duk report. Kami semayang dengan mereka. Alladzina yadhkurunak wa yusabbihunak. Mereka habis-habis semayang. Mereka duk berzikir. Mereka duk bertasbih. Mereka duk menceritakan tentang kamu. Mereka duk baca ayat Quran. Mereka duduk dalam majlis-majlis ilmu. Ni malaikat duk report kepada Allah ni. Lepas tu Tuhan kata apa? Tuhan kata, hang nak minta apa kat mereka? Wahai malaikat. Malaikat minta dua benda. Allahumma ghfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, bagilah keampunan dekat mereka, bagilah rahmat kepada mereka. Allah Ta'ala, dia dengar laporan malaikat ni. Pasal tu tuan-tuan ambil kesempatan ni. Ni, kita dah mengaji lama dah. Jangan jadikan mengaji ni hanya benda biasa. Pergi mana haji? Pergi mengaji. Oh, mengaji no. Ngaji apa? Entah tahu kata aku kira duduk-duduk tu aku cari tempat sempoi apa sikit aku kata bismikallahumma ya wa'muna. Lepas tu aku duduk dengar jam dah bunyi tiang-tiang tadi aku jaga mata mau buka sebelah aku duduk usah ustaz. Kalau ustaz tak berhenti lagi aku buka dua belah. Lepas tu aku duduk panggung kepala aku tengok jam aku tengok ustaz bagi dia faham. Lagu tu tak ada apa-apa. Ada sekali mengaji berapa puluh tahun pun. Minta maaf saya sebut ni. Kan? Dulu pernah sebut dah rasa ada dulu ni. Pernah sebut 5 tahun sekali dia panggil. Sebut hari ni pula 20 tahun pula sekali dia panggil lepas ni. Kan? Dan yang tu. Saya pun bukanlah hebat. Tak ada apa kat saya ni pun tuan-tuan. Hak tu ada depan saya ni lagi hebat. Cuma main ni kita peringat sama-sama. Peringat kecil-kecil sudah. Benda ni kecil-kecil ni kita kadang-kadang terlupa. Kita tengok oh patutlah dia main macam tu. Sebab dalam kebanyakan kita ni tuan-tuan sekalian, ada orang yang dapat yang ni kita duk syarah ni, kita duk baca ni, ada yang dapat setengah, dia tak dapat semua, ada yang dapat setengah. Dan ada orang yang tak dapat langsung. Ada. Habis-habis duk mengaji pagi esok lepas subuh sebelum nak pergi kena tarik dengan roti canai, duk sembang ustaz semalam, duk sembang. Oh tu dia aku dengar hadis tu, oh rupanya hadis dia macam ni, kita pun dengar. Ish. Hang dengar mana aku tengok hang tak tulis pun. Ada orang macam tu. Ada seorang ni pula dia tu aku dengar ustaz bagi salam tapi aku tak tahu. Ada. Allahu Akbar. Ini barakah ni yang kita nak dapat ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malaikat. Ada hadis yang lain malaikat kata apa tuan-tuan? Riwayat Imam Ahmad juga. Malaikat Allah Taala tanya, depa tu duk cerita apa? Tuhan tanya. Wa huwa a'lam, sedangkan Tuhan dia tahu. Saja dia tanya malaikat. Pasal apa? Pasal dia nak minta malaikat tu supaya bagi report. Nak abang kat kita ada sistem tu. Jadi Allah Ta'ala tanya malaikat, depa ni sebenarnya duk cerita apa? Malaikat kata, ya Allah, depa duk cerita tentang syurga-Mu ya Allah. Tuhan tanya malaikat, yang depa duk cerita bab syurga aku tu, depa pernah tengok kah? Yang depa duk minta nak masuk dalam syurga aku tu sangat, depa pernah tengok kah syurga aku tu? Tu. Tuhan tanya malaikat. Malaikat kata tak pernah. Lepas tu, macam manalah wahai malaikat kalau mereka pernah tengok? Allah, malaikat kata, kalau mereka pernah tengok, nescaya mereka akan lebih lagi duduk dalam majlis ilmu dan lebih lagi minta kepadamu ya Allah. Tuhan tanya malaikat pula. Dan mereka ni, mereka minta lindung apa ke malaikat? Malaikat kata, ya, mereka minta lindung supaya tidak mau masuk dalam api neraka-Mu ya Allah. Allah tanya malaikat, mereka pernah tengok ke api neraka aku yang mereka takut sangat tu? Ini bahasa saya lah. Mereka pernah tengok ke? Tuan-tuan pernah tengok api neraka ke? Tak pernah. Tapi lepas semayang tadi kita duk baca, Allahumma ajirni minan nar. Kita duk baca 7 kali. Kita duk baca lepas semayang subuh, 7 kali lepas semayang maghrib. Kita minta lindung, minta tak mau. Bukan takat tu. Dalam semayang kita, penghujung lepas daripada kita baca tahiyat akhir sebelum nak bagi salam, antara doa yang cukup kita duk baca tak tinggal daripada dulu lagi 4 benda. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Tu kita duk minta tak mau duduk dalam neraka jahannam tu, tak mau duduk. Jadi malaikat ditanya oleh Allah, depa ni pernah tengok dah api neraka aku ni yang depa minta tak mau masuk ni, depa takut sangat pasal apa? Tuhan tanya. Malaikat kata, tak, dia tak pernah tengok ya Allah. Tuhan kata, macam mana wahai malaikat kalau dia pernah tengok? Tuhan kata, malaikat kata, nescaya mereka akan lebih lagi minta dan akan meninggalkan segala perkara yang boleh dimasukkan ke dalam api neraka-Mu ya Allah. Tuan-tuan, apa jawab Allah Ta'ala kepada malaikat? Tuhan kata,
aku berikan, aku mustajabkan doa kamu wahai malaikat, bagi. Kan? Tak habis lagi. Tu, kita tak masuk tajuk lagi ni. Yang ni baru 2 minggu long ni. Celah tu pula yang kata malaikat ni pula. Dia sudah tanya Allah Ta'ala. Dia kata, ya Allah, dalam ramai-ramai mereka, yang ni yang tak mau nak baca ni, malaikat ni pun nak kaya. Dia kata dalam ramai-ramai mereka ni, bukan semua yang pi tu pasal nak mengaji. Ada tak ada tuan sekalian? Ada. Kan, dia pi tu, tak saja dia singgah, dia tengok nampak macam ramai, dia kata ni apa, ada apa-apa kan ni? Selalunya masjid ni kalau ramai-ramai ni, lepas semayang tu ada juga lebih unsur gearbox ke apa kan, dia duduk teringat gearbox tu ya. Jadi singgah pergi lah Ustaz, kita duduk pergi dengar, pergi lagu tu. Malaikat tanya, Syekh hak dengar ni, dia ni lagu mana kes dia ni? Nampak tuan sekalian? Hak mai dah dengar apa semua cantik, Alhamdulillah. Ni ada hak mai ni. Satu orang dia main-main saja duduk singgah saja, tak ada apa pun. Dia kata kalau aku balik rumah awal pun bini pun duduk masak lagi lah. Ni pun kadang-kadang balik duduk bergaduh dengan dia lah. Kali makan Maggi dua orang yang tu dia kata. Singgah pergilah ke masjid ni, kokot dia kata. Boleh duduk makan juga bihun-bihun kuning ke apa lah. Jadi dia ni lagu mana ni? Malaikat sudah tanya Allah Ta'ala. Tuhan kata, kalau dekat mereka semua aku bagi keampunan dan rahmat aku, walahu kepada dia juga dia dapat. Allahu Akbar. Tuan-tuan nampak tak? Lepas ni tuan-tuan jangan duduk niat macam tu pula. Dia kata cantik. Dia kata aku selama ni duduk ustaz mai aku duduk depan sekali. Dia kata lepas ni aku nak duduk bawah garaj, duduk atas motor. Dia kata kan. Dia kata aku nak pegang ustaz ni cakap jahanam saya. Kan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu tuan-tuan bila dengar api neraka ke apa kata di mulut kita, ya Allah selamatkan aku ya Allah. Bila dengar fitnah, ya Allah jauhkan aku daripada fitnah. Pasal apa? Pasal malaikat dengar, dia terus report kepada Allah. Benda yang malaikat bawa kepada Allah akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, apabila seorang hamba yang beriman itu dia meninggal, fi inqita' minad dunya wa iqbalil akhirah, dia nak tinggal dunia ni, nak menuju ke akhirat. Yang pertama sekali, jadilah orang yang beriman. Orang bagus ni pasal apa tuan-tuan sekalian? Ni kelebihan yang dia dapat ni apa? Nazala ilaihi malaikah. Nombor satu yang dia nak tahu, kata dia nak habis nyawa tak habis nyawa, malaikat bakal duduk turun berduyun-duyun. Malaikat turun keliling dia berduyun-duyun. Dan malaikat turun tu dalam keadaan bidul wujuh. Muka malaikat ni bercahaya. Pakaian malaikat ni pakaian putih. Turun mai nak sambut mayat dia ni. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata ka'anna wujuhahum syams. Cahaya malaikat ni terang benderang turun mai. Kita tak nampak tuan sekalian. Kawan hak nak meninggal tu dia seorang nampak. Benda ni benda benar. Dan benda ni disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Qaf ayat 9. Tuhan kata waja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Yang kata sakarat ni benda betul, Tuhan kata. Semua orang akan hadapi. Malaikat apa Allah Ta'ala bagi kepada Nabi pun hadapi benda tu. Kita umat Nabi pun kita kena. Yang kata sakaratul maut. Dan benda ni benda benar. Ada orang yang nampak benda ni. Dia nampak kelebihan. Dia nampak tempat dia tang mana. Dengan mula malaikat turun. Dalam keadaan putih malaikat turun main. Tapi waktu tu dia tak boleh nak abang dah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal lidah dah masuk ke dalam dah. Pasal waktu tu tak boleh dah. Gargara. Dah sudah sampai yang kata nyawa sampai dia gargara. Dia tak boleh nak abang dah. Dia tak boleh nak cakap. Dia tak boleh nak cerita ke orang. Nak pergi abang kata ni. Hampa tengok tu. Hampa nampak dah malaikat duduk main keliling aku dah ni. Malaikat dah ambil nyawa aku. Tak ada. Dia tak abang. Kalau dia tak boleh abang macam tu tuan-tuan. Maknanya 2-3 hari lagi tu. Tuhan bagi nyawa kat dia. Kan kadang-kadang kita pergi jumpa orang, kita kata ni orang ramai dah. Ni hampa tengok belakang hampa ni ramai ni main daripada mana ni dengan pakai selempang kuning apa semua. Oi, pokok ni kemak kilau ke apa ni, kawan-kawan aku duk mengaji di Gunung Jerai duduk cerita gitu. Kita main seorang ni. Macam mana dia boleh nampak? Lain kali kita pun tak apa haji, Assalamualaikum, balik kita balik. Tak pasal pokok ni turun balik kacau kita. Kalau lagu ni lama lagi lah. Kalau senyap terus tak cakap apa dah. Yang ni tuan-tuan sekalian, dia duduk mata duduk melilang ya. Duduk tengok tuan-tuan. Dan kalau Allah Ta'ala bagi kelebihan apa? Muka dia itu akan senyum dan dalam keadaan manah. Tengok macam mana orang mati syahid.
Allahu Akbar, tuan-tuan. Hak mati syahid. Tuan-tuan pasal nak video hak tuan-tuan dapat apa semua tu. Video dapat tu bukan suruh teriak, tapi suruh tengok muka mereka tu yang kena timpa dengan bangunan yang dibom oleh Israel, yang habis ni kedapak ni turun daging-daging, hancur kena bom apa semua. Cuba tuan-tuan tengok muka mereka ni. Allah, muka ya Allah, nampak macam tidur, nampak macam nak senyum, tak senyum, Masya Allah. Dulu ada satu video, dia dalam tengah duk perang, tiba-tiba dia kena tembak, tuan-tuan sekalian. Lepas tu jatuh tu sahabat dia ni. Sementara nak tunggu bantuan mai, sahabat dia sudah buat video kepada dia, hak syahid ni. Tuan-tuan, duk senyum. Senyum, habis nyawa macam tu kan. Kira di mulut ni duk keluar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni dengan peluru duk tertikam dalam perut ni, duk la ilaha illallah sambil duk senyum la ilaha illallah. Habis nyawa. Allahu Akbar. Kita duk ingat dia ni main-main ke? Mati mana boleh duk main-main senyum lagu tu. Selalunya hak mati senyum ni Piramli ya. Pasal kena tikam. Kan kita duk fikir yang tu ni macam mana jadi lagu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Allah Ta'ala buka hijab, nampak malaikat turun main. Seronok dia. Yang ni yang hadis Nabi kata apa tuan-tuan sekalian? Bila kita suka bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala suka bertemu dengan kita. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala suka bertemu dengan dia. Maksud dia apa? Bila malaikat turun mai, dia suka. Dia tak sabarlah untuk nyawa dia dicabut oleh para malaikat. Dia tak sabarlah. Allah Ta'ala meredai dia di saat itu. Kemudian kata Nabi SAW, saya ringkaskan, waktu tu malaikat ni bersama dengan kain kapan dia bawa main. Tapi kain kapan ni kain kapan untuk nak balut roh, bukan nak balut jasad. Kain kapan nak balut roh. Dan kain kapan tu diletakkan hanut, diletakkan satu serbuk yang wangi daripada syurga. Kain kapan yang malaikat bawa main tu. Dan terus malaikat bila dah habis-habis apa semua dia turun main, yang kata malaikat malaikatul maut, malaikat Azrail. Dia main di kepala tuan-tuan sekalian, dia main duduk di kepala, lalu dia kata apa? Ayyuhan ya ayyatuhan nafsul tayyibah. Yang tu cara malaikat maut dia cabut nyawa kita. Dia main duduk di kepala, dia terus kata, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Hadis Nabi sebut, wahai jiwa yang baik, wahai roh yang baik, keluar mai kan, dia kata. Malaikat Azrail memanggil dengan sebutan yang cukup manja, lebih daripada seorang ibu panggil anak. Entah macam mana seorang mak panggil anak nak bagi tidur macam mana. Mai tidur, dia ambil, dia bolan duit, dia tuan. Ibu dululah, ibu lah dia kira takah ya. Pergi tidur kau ni. Ibu lah ni lebih daripada malaikat ni. Ibu dulu. Kan ibu dulu, ya Allah, mai dia bolan duit, dia menyanyi lah lagu macam-macam, tak pergi masuk lagu raya lah, semua ada lah kali budak tu lena. Alhamdulillah tu. Malaikat maut lebih daripada tu yang kata lembutnya, dan benda ni disebut dalam Syekh Qutb, disebut dalam Tazkiratul Maut. Lembut tuan-tuan sekalian. Maka keluarlah yang kata roh ni, keluar daripada kaki naik kepada pinggang, daripada pinggang naik kepada dada. Dan tuan-tuan boleh rujuk juga dalam suratul Qiyamah ayat 26 sampai 30. Allah Ta'ala kata bila dah nyawa dah mula sampai kepada tarquah, qarqarah, kalla idza balagati taraqi, bila sampai nyawa kepada tarquah, qila man raq, waktu tu Allah Ta'ala kata apa tuan-tuan? Hak duduk keliling kita ni pakai duduk kelang kabut dah, bila tengok kita duduk nyawa naik turun. Man raq, ni maksud apa? Raq ni maksud dia ruqyah ni apa? Tolong. Man raq, tolong siapa boleh tolong ni? Siapa boleh tolong? Kalau waktu tu duduk di hospital, anak-anak nanti akan panggil doktor. Doktor tolong tengok ni ayah saya ni. Nampak dia turun naik dah. Nampak di mesin tu dia tak naik. Serupa dengan apa nama tu dah, dia naik sama dah. Tolong. Man raq tu maksud dia, siapa nak tolong dia ni? Tuhan kata apa? Waktu tu wazanna annahu al-firaq. Dia tahu. Zan ni maksud apa? Dia tahu. Kata annahul firaq ni dia akan berpisah dengan dunia. Dia tahu dah.
Bila nampak gelang kabut yang macam tu, malaikat pun pakai duk tunggu apa semua ada, malaikat mau pun duk atas kepala duk sebut dah ayat tu, dia tahu kata hari ni habis dah riwayat aku tak berjumpa lagi dengan dunia. Kalla idza balagati taraqi, bila sampai nyawa di tarqwa tu, tuan-tuan, dia tahu dah nyawa bila sampai di hengkung, dia tak masuk ke dalam dah, itulah dia antara penamat ataupun sebagai tanda kita akan meninggal. Boleh faham tak sekalian? Tuan-tuan kalau jatuh motor belaga dengan tong sampah ke apa kan, tarik nafas tu. Tarik nafas. Oh okey. Duk boleh masuk dalam perut lagi. Rupanya tak boleh. Oh kacau dah, mati dah. Aku ni pasal sampai sini. Kan? Tengok bini kita duduk atas dada. Kan? Rupanya dia pula duduk pasal tak boleh bernafas. Kata kacau betul. Hang aku duk ingatkan malaikat nak cabut nyawa lah. Tu tarik nafas tu. Kan? Saja. Muslimin dan muslimat antara mati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu benda yang saya nak sebut juga kepada tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang apabila meninggalnya seseorang ni, tak kira lah meninggal ni Allah Ta'ala dia tak bagi kepada kita tanda. Ada orang yang meninggal waktu kecil, dia tak sempat nak besar. Ada orang yang meninggal ketika mana masih lagi mempunyai amanah dan tanggungjawab yang perlu dipikul. Naik kereta tuan-tuan sekalian, dia bawa hari cuti satu Ahad, Jumaat satu saja pergi ke Pulau Pinang. Patah-patah balik main Pulau Pinang, dia dengan bini dia, anak ada 3-4 orang, anak-anak semua kecil lagi, atas riba pun ada seorang. Tuan-tuan sekalian, sampai jabatan Pulau Pinang, entah macam mana, atau ada satu lori potong-potong, lori tu pecah, tak boleh nak kawal, pergi berdaya kereta dia. Sangkut ke tepi, tuan-tuan, kereta pun berguling, mati. Yang tak mati anak duduk atas riba tu. Anak duduk atas riba tu. Kan, telefon tu mai abang kata ni sekian-sekian kah ini nak abang kata ni anak puan pasal Allahu akbar. Lepas tu depa macam mana dah ni, depa duk ada di hospital Seberang Jaya. Semua bakal meninggal, cuma cucu hak kecil tu tak meninggal. Cucu hak kecil tu ada luka sikit. Kan? Tuan-tuan menangis. Tok ni dia main macam mana? Dia main hibah ni tuan-tuan sampai tak sedar dia buat keluh kalam. Allah, awaklah tinggal hak kecil tu. Ya Allah, hak kecil tu nak hidup macam mana? Siapa nak belak dia? Macam mana dia nak hidup? Macam mana? Dia main macam tu, tuan-tuan sekalian. Nampaklah? Seolah-olah. Bukan kata dia tak puas hati kat Tuhan, tapi dia terkeluar perkataan macam tu. Kan? Lepas tu benda ni pun tersebar ni, satu yan ni. Orang pakai duk telefon. Apa nama maklum dengar kisah kita, tahu dah dengar, tahu dah Allah maklum. No. Yang kata Tuhan pun tak kesian kau budak kecil. Tuhan tak kesian kau budak kecil, dia kata. Ada tak ada untuk sekali ayat macam tu? Tak apa nak poni anggur Ada. Allahu Akbar. Nampak tak? Ada ayat tu. Sebenarnya tuan-tuan, ayat tu yang kita duk main lah ni, Allah Ta'ala jawab kat kita 1400 tahun yang lalu dah. Tuhan jawab dah. Tuhan tahu kata ayat tu kita akan sebut. Kan, tuan-tuan sekalian, masuk dalam grup WhatsApp lah apa semua tu, Allah kesian dah mohon. Lepas tu orang kampung pakai duk cerita kesian, cucu maklum Ti'ah tu. Kok nama Ti'ah ada kot ni kan. Maklum Ti'ah tu, ya Allah, cucu dia tinggal seorang, umur 3 bulan. Cucu tu, ya Allah, tinggal seorang. Kesian macam tu. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Fussilat ayat 30. Surah Fussilat ayat 30. Allah Ta'ala kata apa? Innal ladzina qalu Rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat tu satu, Tuhan kata orang-orang yang mereka ini menyatakan Allah itu Tuhan mereka, kemudian mereka istiqamah, maknanya mereka pegang yang kata Tuhan tu mengatur segala-galanya. Mereka yakin benda tu. Apa jadi kat kita pun, qada dan qadar Tuhan dah tertulis dah. Budak ni hidup ke, mak pak dia tak ada ke apa ke, Allah Ta'ala dah tulis dah. Makna dia apa? Tuhan bagi kat kita ni, Tuhan tahu. Kata benda tu kita boleh terima. Sebab Allah Ta'ala, dia takkan uji hamba dia kalau hamba dia tak mampu. Tuhan takkan uji. Maknanya budak ni Tuhan akan jaga. Sebab benda ni Allah Ta'ala yang buat. Yang bagi kemalangan siapa dia? Allah Ta'ala. Dia pegang macam tu.
Tuan-tuan, apa yang jadi kepada mereka ni? Tuhan kata apa? La takhafu wa la tahzanu. Wahai makcik, wahai orang kampung, hampa jangan takut, hampa jangan bersedih. Pasal apa? Pasal ni kerja aku, Tuhan kata. Wa abshiru, dan khabar gembira kepada kamu, bergembiralah bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau hampa boleh pegang elok-elok, syurga aku duk tunggu hampa. Macam mana tuan-tuan nampak orang-orang Palestin? Banyak video tu. Lah duk main buat video lah ni. Kalau kita tak tengok video tu, buka suara abang tak bimbang. Kan? Anak-anak kita, cucu kita pandai TikTok ke apa ke, kata balik saya kita tanya tu, ustaz duk abang cocok apa? Bukan cocok TikTok. Dia kata cocok apa? Tak duk abang TikTok. Dah sekalian. Dah tengok Ustaz yang kata cerita apa di Gaza tu macam mana. Cucu kita tunjuk kita ni tu tengok ni tu ni. Ada satu tuan-tuan, 2-3 saya pun dapat 2-3 ni lah. Ada satu mumarridah, satu jururawat perempuan. Dia tengah duk tolong orang yang kena bom apa semua tu. Dia ada anak lelaki, ada 2 orang, 3 orang anak lelaki dia. Meninggal, tuan-tuan sekalian, meninggal anak lelaki dia. Duk tengah pergi duduk berperang, anak lelaki dia masuk pula. Dia apa nama tentera Al-Qassam ni, mati. Orang duk abang kata ni, ya mama, dia kata, apa nama kawan ni syahid, dia mati syahid. Dia keluar, bukan menangis, tapi seronok. Doa Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, anak aku dah mati dah. Tuan-tuan, ada orang kampung kita kata macam tu ke? Lepas jumpa Tok Imam, Alhamdulillah Tok Imam, awak anak saya mati dah. Alhamdulillah, Tok Imam kata. Tak ada. Tapi dia sebut Alhamdulillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Maksud dia apa? Alhamdulillah apa? Allah Ta'ala pilih anak aku salah seorang menjadi syahid dalam jutaan manusia yang ada atas dunia ni. Anak aku terpilih menjadi syahid. Sebab tak semua orang, tuan-tuan, yang dipilih oleh Allah Ta'ala jadi syahid. Tak semua orang. Seronok dia, tuan-tuan. Kita tengok, macam mana dia boleh seronok ni? Pasal dia faham apa dia janji Allah kepada orang yang mati syahid. Ya Allah. Hatu yang kata apa nama orang Palestin yang tu lah. Bila meninggal, bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan bayangkanlah. Hak mati ni daripada tahun 1948 duk kena bunuh dengan bapa Israel ni. Berapa juta orang lah yang kata mereka ni. Tapi sampai ke hari ni, berjuta lagi duk ada. Ni kita duk fikir, aku tak habis fikir lah bapa ni. Takkan mereka ni jenis sedih beranak 30 orang pun. Mereka berupa kita lah juga. Mereka bukan makhluk daripada planet lain. Tuan-tuan nampak tak? Tapi daripada dulu duk kena bunuh. Tuan-tuan tengok sampai ke hari ni. Palestin duk kena balun dengan Gaza. Waktu mereka keluar ramai-ramai duk dengar. Mati ni berpuluh ribu. Duk dengar ni. Tengok ramai lagi tuan sekalian. Penuh lagi. Mai tang mana yang kata ni benda ni. Ni, mereka pegang pada janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang Tuhan buat ni, Tuhan tidak akan sia-siakan kita. Rabbana ma khalaqtaha dha batilah. Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan Tuhan bagi kat kita. Dan Tuhan kata apa lagi tuan-tuan ni, ayat ni, saya nak jawab balik ni tadi. Tuhan kata, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tuhan kata jangan bimbang, kami ni akan jaga budak ni tadi ni. Budak ni yang mak dia meninggal atas jabatan apa nama Pulau Pinang tadi ni. Hak ni saya buat cerita, tuan-tuan tanya sungguh, ustaz kata siapa dia meninggal jabatan Pulau Pinang? Karut lah. Yang ni saja buat contoh. Dia faham tak sekarang? Hak meninggal noh. Tuhan kata nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Atas dunia ni budak ni hidup macam mana, siapa nak jaga dia lepas ni, siapa nak bagi makan, dia nak jadi apa. Tuhan jangan duk fikir. Tuhan kata apa? Nahnu, kami. Kami ni maksud apa? Maksud dia ramai. Bukan Tuhan saja. Tuhan akan arahkan malaikat dia. Hampa tolong saat tengok budak ni. Maknanya apa tuan-tuan? Tak perlu kita risau dah lepas ni budak ni nak hidup macam mana. Terbukti, tuan-tuan ada depan saya pun kalau kita duduk sembang-sembang dia kata, ustaz, saya pun tak tahu siapa mak ayah saya, ustaz. Sedang-sedanglah saya dulu, rupanya mak angkat saya. Tanya-tanya mak angkat ni, mak macam mana? Saya ni mak kenal dah mak pak saya. Kata aku tak kenal, kata. Hari itu saja aku nak pergi ambil apa nama baju atik kelawang di Gunung Riang. Aku dengar budak teriak tengok-tengok hang. Kita.
Alhamdulillah sampai kelar tu hidup tuan-tuan sekalian, bercucu bercicit dah kita ni. Siapa jaga kita waktu duduk dalam belajar, duduk dalam gunung Kayang, siapa jaga kita? Kan? Yang kita nak bertikai sangat, yang Tuhan tak kesian kat budak ni yang tu. Boleh faham tuan sekalian? Jangan bebas. Kemudian Tuhan kata apa? Tuhan kata, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ni depa meninggal ni di akhirat ni, jangan bimbang. Ada malaikat yang akan duduk entertain depa di akhirat nanti. Jangan bimbang. Kan, siapa yang meninggal apa semua ni, Allah Ta'ala bagi musibah, Allah Ta'ala bagi juga balasan. Tuhan tak bagi saja, Tuhan tak ambil saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuhan kata, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan Allah Ta'ala akan bagi apa yang kamu inginkan, dan Allah Ta'ala akan memberikan apa yang telah dijanjikan oleh Dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita habis mungkin lepas setengah insya-Allah. 10 minit lagi. Kemudian lepas kawan ni dah nyawa pun dah keluar apa semua ni, nyawa dia akan disambut oleh malaikat dan dimasukkan ke dalam kafan tadi ni, sahabat tadi ni. Kafan tu dibawa ke atas langit, sampai langit yang pertama, sampai langit kedua, sampai langit yang ketiga, saya ringkaskan sampai langit yang ketujuh. Bila sampai di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, Tuhan kata uktubuhu fi 'illiyin. Tuhan kata tulis nama dia pada 'illiyin. Maksud dia apa? Pada tempat-tempat yang orang di situ, tempat nama-nama dia yang ada di 'illiyin itu adalah booking untuk nak masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Tulis nama dia Allah. Maksud dia nama dah ada dah di 'illiyin, satu tempat yang tinggi tu dah ada tentu, jangan bimbang dah. Dia akan nanti masuk dalam syurga. Cuma lah ni jangan masuk lagi, tak boleh masuk lagi. Kemudian dikembalikan mayat dia ke jasad dia yang ada dalam kubur tu. Sepanjang malaikat bawa roh kita naik ke atas tu, waktu itulah kita duduk uruskan mayat ni. Kan uruskan mayat ni, kita duduk mandikan dia, duduk kafankan dia, bawa pi semayang apa semua, duduk tanam apa semua, baca talqin apa bagai kat dia. Kemudian roh dia pula dibawa oleh malaikat sampaikan kepada jasad dia yang ada dalam kubur tu. Bila sampai tu tuan-tuan sekalian, waktu tu mai dua malaikat yang tanya 3 soalan tadi ni. Kalau dia boleh jawab soalan pertama, siapa Tuhan kamu? Kalau dia boleh jawab, maka malaikat tanya soalan kedua, agama kamu apa? Dia boleh jawab. Soalan ketiga, dia boleh jawab. Tiga soalan dia boleh jawab. Tuan-tuan, apa yang ditanya oleh malaikat soalan yang keempat? Malaikat tanya, wa ma tadri, macam mana hang boleh tahu? Tu dia soalan malaikat. Dah 3 soalan dia tanya tadi ni, soalan yang keempat malaikat tanya pula. Macam mana hang boleh tahu? Hang boleh tahu kata Allah, hang boleh tahu kata Nabi, hang boleh tahu kata agama Islam, agama hang macam mana hang boleh tahu? Tuan-tuan, yang kelebihan ni kita duduk dalam majlis ilmu ni. Kan malaikat tanya dalam hadis yang lain, malaikat kata, "Wa ma ilmuka?" Macam mana hang boleh tahu? Dia jawab apa tuan-tuan? Fayaqul, dia kata, qara'tu kitab Allah fa amantu bih wa saddaqtu. Dia kata yang saya boleh tahu ni pasal atas dunia dulu saya mengaji. Dia kata pasal tu kelebihan tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni. Ni duduk dalam majlis ilmu ni pasal kita boleh kenal Nabi, kita boleh kenal Islam, yang kata Nabi Muhammad macam mana, yang kata Islam ni macam mana, yang kata Allah ni macam mana. Tuan-tuan mengaji tauhid, tuan-tuan mengaji fiqh, tuan-tuan mengaji tasawuf apa semua ni. Benda ni lah yang menjadi satu orang kata advantage, menjadi satu kekuatan untuk kita nak jawab depan malaikat tu. Malaikat tanya, aku tanya hampa ni sampai 3 soalan ni hampa boleh jawab. Macam mana hampa boleh jawab? Atas dunia dulu kami mengaji. Tu cara jawab tu. Saya lah jawab macam tu. Tuan-tuan jangan jawab macam tu pula. Malaikat kata dia ni cakap pandai pula. Aku sepak ikut lah. Dah melawak lah. Kan? Jadi kita jawab. Kita kata qara'tu kitab Allah. Atas dunia dulu aku mengaji. Bukan tak aku mengaji. Fa'amantu bih. Aku beriman. Aku percaya dengan apa yang aku mengaji. Yang kata Allah itu dengan sifat-sifat dia, ada yang mustahil, istihalah dan sebagainya. Aku mengaji benda tu. Aku mengaji hadis, aku mengaji fiqh, aku mengaji akhlak, tasawuf. Semua tu aku mengaji. Sebab tu aku boleh jawab. Allahu Akbar.
Ni orang yang beriman kepada Allah. Kemudian apa jadi kepada dia tuan-tuan sekalian? Bukan takat dia jawab itu. Fayunadi munadin fis samai an sadaqa abdi. Tuhan pula sudah bagi satu cop iktiraf dekat kita. Keluar main satu sorak daripada langit, kata Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata fayunadi munadin. Apa dia maksud dia tuan-tuan sekalian? Dengar daripada atas langit no. Suara tu kata apa? An sadaqa abdi. Wahai malaikat, hamba aku ni adalah hamba yang benar dan dia bercakap tu benda betul. Tuhan sudah bagi apa orang bagi apa? Bagi pengiktirafan. Malaikat tanya macam mana hang boleh tahu? Kami atas dulu kami duduk mengaji apa semua ni, malaikat boleh duduk garu dagu betul ke dia mengaji ni. Tuhan kata malaikat jangan buat leceh, tu bahasa saya lah. Jangan buat leceh ni, aku tahulah dia ni memang betul mengaji atas dunia dulu. Terus malaikat tak kata apa. Pasal apa? Allah Ta'ala bawa pulang arahan. Kata dia ni betul. Boleh faham tuan sekalian? Nampak macam tuan-tuan tahu apa dia kata. Ni saya baca hadis ni bukan 1001 malam punya kisah. Saya duduk main aku ni tahu apa nak. Dia duduk main lagu tu aku ni. Dia pasal dia duduk garu janggut tak ada ni. Kalau janggut ada tak apa saja dia duduk main janggut tak ada pun. Tapi saja duduk garu dagu. Nanya. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa yang dia dapat tuan-tuan sekalian? Fa'afrishuhu minal jannah, maka dia dihamparkan kepada dia satu hamparan daripada syurga. Hadu ada yang tadi kita dulu nampak dengan liang lahat, ada orang pun liang lahat tengah, ada pun liang lahat ku tepi bubuh dengan kayu, dengan keranda apa semua ni tak nampak dah semua tu. Pasal apa? Malaikat dia tukar pihak tu semua dengan hamparan daripada syurga. Malaikat bagi satu kapet syurga ni. Oh tuan-tuan, kapet syurga, kita tuan-tuan duk tanya pula, Ustaz, kapet syurga tu mahal tak mahal? Saya tak tahu lah. Jangan duk tanya. Kemudian apa lagi dia dapat? Wa albisuhu minal jannah. Malaikat pun rongkai buang apa nama ni, tali-tali daripada kain kapan dia apa semua ni, malaikat pun main satu baju nak pakai baju ni. Kan jangan duk pakailah kain kapan ni. Kain kapan ni tak habis tepi pakai baju kan. Tuan-tuan, ni hadis ni saya sebut ni, saya sebut bahasa saya nak bagi tuan-tuan faham. Boleh faham tak? Saya tuan-tuan pergi tanya pula, sebelum tu Ustaz, sebelum nak pakai baju dia ada pergi bilik air dulu kan nak mandi ke apa? Tu pula dia pergi tanya. Kan? Lepas tu apa lagi dia dapat tuan-tuan sekalian? Waftahu lahu baban ilal jannah, akan dibuka satu lubang daripada pintu-pintu syurga dalam kubur dia. Maknanya dia boleh tengok yang kata syurga tu macam mana. Ada hadis, banyak hadis cerita apa? Dia nampak yang kata syurga tu, dia nampak. Cuma dia tak boleh nak masuk dalam syurga tu. Kerana apa? Masa dia belum sampai untuk dia nak masuk ke dalam tu. Dan kata Nabi SAW, wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih. Waktu tu juga Allah Ta'ala ifsah, Allah Ta'ala buka ataupun luahkan kubur dia sejauh mata memandang. Anda nampak tak? Sejauh mata memandang. Kubur kita ni jadi luah. Yang ni saya sebut alam barzakh, bukan alam kita. Sakit tuan-tuan rajin tu pergi korek kubur pula, kata ustaz kata lueh tak lueh pun. Aku nampak 6 kaki lebih kurang tu. Yang tu bukan cerita kita, yang tu alam barzakh, bukan alam kita. Kan tuan-tuan? Kemudian apa jadi kepada dia? Datang kepada dia juga wayatihi rajulun hasanul wajhi, mai kepada dia satu orang yang wajah dia baik, yang pakaian dia itu tayyibur rih, wangi, yang ada dekat baju dia hasanul thiyab, dia mai. Kemudian kawan ni tanya dia, man anta, hang siapa? Dia kata aku ana amaluka salih, akulah amal soleh hang atas dunia dulu. Akulah puasa hang, akulah sembahyang tahajud hang, akulah al-Quran yang hang baca, akulah sedekah hang. Aku dijadikan sebagai bentuk manusia untuk aku bersama dengan hang di dalam kubur. Maknanya apa? Ada orang akan teman kita dalam kubur. Allahu akbar. Tuan-tuan, nampak lagi ada orang teman kita dalam kubur. Dan dia minta kepada malaikat. Bila malaikat dah bagi semua macam tu dekat dia, malaikat kata apa? Nam, tidurlah kamu kanaumatil arus, seperti mana tidurnya pengantin baru. Satu soalan tuan-tuan sekalian, ada orang tanya kepada Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Kita bila kita duduk dalam kubur, kita buat apa? Soalan tu, kita buat apa? Nak sembahyang, tak ada sembahyang lah. Kan? Walaupun kita
kubur ni belakang masjid, dengar azan lohong lagi kita pun nak sembahyang dalam kubur ke apa ke. Tak perlu sembahyang dah, kalau sembahyang bukan dapat pahala pun. Mai bulan puasa kata kami ahli kubur pun puasa 30 hari. Ada kan? Tak ada. Kami ahli kubur pun duk pergi cari pun nak bayang dah bawa keluar perai peterah. Ada ke? Tak ada dah. Atas dunia ni ya, semua amalan-amalan ni lepas tu kita buat apa? Kan? Saya tuan-tuan balik sebelum nak duduk fikir, tengok aku kalau mati dalam kubur nak, aku nak buat apa tahu? Mati kutu tahu. Dengan kebota apa pun tak ada. Duduk fikir tu. Duk buat benda ni boleh ke duk tanam benih lah, tak ada lah duk main drone ya, yang kata benih ni duk fikir betul bini kata abang tak lena lagi dah, aku tak perlu fikir mana drone boleh buat biar. Dia tanya tu, drone boleh buat biar dalam kubur. Tentang Allah kan. Apa jawapan yang diberikan oleh Ibnu Qayyim ni? Berdasarkan kepada hadis ni apa tuan-tuan? Kita duduk dalam kubur, kita akan tidur saja dalam kubur tu. Nak tidur semua. Kan sampai nak kira tidur kan kita ni. Daripada subuh tadi tuan-tuan sekalian, sebelum nak tunggu azan lena. Kan? Tok imam main lah apa semua tu, bila qomat lena lagi celah-celah tu sambil berdiri pula kemarin Jumaat kan. Kan sampai sujud sajadah tu tok imam dia baca seorang-orang sujud sajadah, kita belakang kepala kepak ke tu lena sambil berdiri. Orang dah turun sujud, dia pun turun sujud juga sambil sajadah wajib. Lena dan lagi celah tu. Sebelum nak naik dia dan lagi. Kira lepas bagi salam tu duduk angguk subhanallah apa tahu dah ruyuk dah tu. Sampai orang tepuk kepala bau nak salam lah, orang nak balik dah. Ya Allah, tuan-tuan. Sampai naik motor nak balik rumah dan lagi lena atas motor tu sampai jatuh parit berapa kali. Kata awak ni dia betul hospital Yan pula kak. Pasal apa? Dia kata lena atas motor kata aku tak boleh, aku balik dia pejam atas lena kata sedang-sedang duduk dalam sungai Yan. Ya Allahu Akbar. Tak apa tuan-tuan, dalam kubur lena lah sampai kiamat. Lena. Yang tu lah kita nak buat apa lagi. Tuan-tuan, last sekali saya nak sebut kepada tuan-tuan apa yang dia minta kepada malaikat ni. Ya malaikat, wahai malaikat, dia kata khabarkan kepada Allah Ta'ala bila malaikat kata tidurlah seperti mana pengantin baru tidur ni. Dia kata apa? Dia kata arji'u ila ahli fa ukhbiruhum. Wahai malaikat, boleh tak boleh minta sat kepada Allah, aku nak balik sat kepada ahli keluarga aku. Ni kawan duduk dalam kubur ni. Yang ni yang kata suara daripada kubur. Dia kata arji'u ila ahli. Arji' ni maksud apa tuan-tuan? Tuan-tuan pernah dengar perkataan rujuk. Rujuk ni maksud apa? Kembali. Kan? Arji' maksud dia aku nak kembali. Arji'u ila ahli, kepada ahli keluarga aku. Kepada bini aku duk ada atas dunia, anak-anak aku duk ada, apa semua adik-beradik duk ada ni. Boleh tak aku nak balik sat? Fa ukhbiruhum, aku nak khabarkan kepada mereka. Maksud dia aku nak bagi wasiat terakhir. Kata aku ni tadi malaikat dah cabut nyawa aku nampak malaikat dah turun mai. Alhamdulillah aku dah dapat jawab soalan malaikat Munkar dan Nakir. Ni dalam kubur aku hamba tengok lah ni dengan ekon lah, dengan apa tu ada dalam kubur. Dia nak balik nak cerita kat ahli keluarga dia lagu tu lah. Boleh tak boleh tuan sekalian? Taubat tak boleh. Kalau boleh ke ya Allahu Akbar. Nak apa kalau boleh tuan sekalian? Tuan-tuan tak panggil saya lah ceramah suara dalam kubur lah ni. Tuan-tuan panggil kawan hak meninggal kemarin lah. Kita panggil almarhum Haji sekian-sekian. Dia main cerita 5 minit sudah. Main cerita apa jadi kat Haji. Dia abang. Dia kata tuan-tuan celakui. Celakui dia kata. Hampa tinggal aku seorang-seorang. Malaikat mohon main. Hampa pakai 2 lari. Pergi hampa tak tahu aku duduk di hospital teruk. Dia marah kat tuan-tuan lah. Pasal tinggal tu. Dia kata ni mana kawan-kawan, dia kata pemohon, hampa kata kawan dunia akhirat. Mana ada aku ni, aku minta tolong hampa ni malaikat tu namai nak balun aku ni. Hampa tak tolong. Apa karun dia hampa kawan dia kata kat kita. Pasal apa? Pasal dia dah alami benda tu. Tuan sekalian. Tapi tak boleh lah benda tu. Yang tu cerita cuma mastika ya. Kan? Cerita tak ada. Tak boleh. Malaikat kata tak boleh. Malaikat kata, karena umatil harus tidurlah engkau seperti mana tidurnya pengantin baru. Tidurlah sampai hatta yaumal qiyamah. Dan dia tak sabar untuk nak sampai kepada yaumal qiyamah tuan-tuan sekalian. Sehingga kan dia kata apa? Rabbi aqimi sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Dia kata, ya Allah, kalau boleh cepatkan aku ya Allah untuk hari kiamat. Pasal apa? Aku tak sabar untuk bertemu dengan ahli keluarga. Aku tak sabar dengan harta benda yang dua ada. Aku nak tengok apa nak diselesaikan. Dia nak minta bagi cepat hari kiamat. Kerana apa? Kerana dia boleh bertemu dengan ahli keluarga dia.
Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang tu saya ambil sepotong hadis yang menceritakan orang yang saleh yang beriman kepada Allah, itulah yang dia dapat. Ada satu lagi versi tuan-tuan sekalian, yang ni saya mungkin tak baca malam ni lah, panjang lagi hadis tu. InsyaAllah lain kali kita baca lain insyaAllah. Apa pun tuan-tuan sekalian, bila tuan-tuan dengar hadis yang saya baca ni, hadis ni hadis sahih, riwayat Imam Ahmad. Saya nak bagi tuan-tuan faham, pasal tu saya guna perkataan yang macam tu. Nak bagi tuan-tuan faham, benda ni bukan tuan-tuan saja alami. Saya yang bercakap ni pun saya alami. Nabi Muhammad pun yang sampaikan kepada kita, dia pun alami benda ni tuan-tuan. Semua para Nabi mengalami benda yang sama, seperti mana yang telah disebut oleh hadis Nabi SAW. Ala kulli hal, apa persiapan kita? Cerita dia macam tu, apa persiapan kita? Cerita dia, Nabi SAW yang pertama sekali tuan-tuan sekalian, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nombor satu, takwa ni jaga elok-elok. Cari bekalan sebaik-baik bekalan takwa ni tuan-tuan. Apa dia bekalan takwa? Hak mana duk sembahyang fardu apa semua, perkemahkan sembahyang fardu kita. Perkemahkan sembahyang fardu kita. Maknanya daripada segi bacaan apa semua tu bagi cantik. Yang tu satu. Yang kedua, top up dengan sembahyang-sembahyang sunat. Qabliyah, ba'diyah tak mau duk tinggal dah lepas ni. Hak rawatib silakan. Lepas tu apa tuan-tuan sekalian? Lepas tu cari ni yang kata sampingan-sampingan kuat yang boleh jadi syafaat. Apa dia? Puasa boleh jadi syafaat kat kita. Apa dia? Al-Quran boleh jadi syafaat kat kita. Apa dia lagi tuan-tuan? Bangkit tengah malam boleh jadi syafaat kepada kita. Apa dia lagi tuan-tuan sekalian? Bantu orang dengan sedekah jariah kita ni. Apa dia? Kepada ma'at tafiz apa semua ni. Sebab orang ma'at tafiz juga boleh bagi syafaat kepada kita. Macam tu cara dia. Lepas tu apa lagi tuan-tuan? Sebarkan benda-benda baik supaya menjadi jariah kepada kita, walaupun kita duduk dalam kubur tapi pahala tu tetap sampai kepada kita. Boleh faham tuan sekalian? Itulah, buat dekat tu dulu, jangan buat banyak lagi nak sebut ni, tapi banyak-banyak pun satu dua ayat buat. Jadi buat dekat tu dulu. Bila dah buat tu apa semua, buat satu checklist. Alhamdulillah aku semayang pun dah cantik dah lah ni, nampak cantik, bacaan pun dah okey dah, tahiyat pun dah cantik dah, baca sunat pula macam mana. Balik muhasabah yang tu tengok. Jangan tinggal tuan-tuan sekalian. Macam mana tak larat sekali pun buat. Tak boleh buat berdiri, buat duduk. Tak boleh buat duduk, buat berbaring pun tak apa. Tak boleh buat baring, balik lena orang rumah. Buat apa lagi dah tak boleh buat apa dah. Boleh nah? Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Saya mohon maaf tuan-tuan sekalian, terlajak masa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kelapangan kepada kehidupan kita dan kemudahan ketika mana kita menghadapi sakaratul maut insya-Allah. Kan tuan-tuan baca doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Itu nombor satu. Lepas tu Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Terima kasih tuan-tuan atas perhatian tuan-tuan semua dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita darjat dan juga ganjaran sebaik-baiknya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.